TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Ni Abang Akmal nak tanyalah, dah daftarkan diri untuk vaksin ke belum? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum lagi, cepat-cepat daftarkan diri anda untuk divaksin. Baik, hari ini hari apa? Hari Rabu 8 September. Yang mana kalau kita kira-kira kan, ada lagi tolak campur tambah semua. Lagi 8 hari kita akan masuk ke hari apa? Ini dia, Hari Malaysia yang mana kita akan sambut setiap kali pada tibanya 16 September. Okey, saya nak tanyalah kepada murid-murid di luar sana jugalah kan, siapa yang mengambil mata pelajaran sains komputer? Angkat tangan sikit. Wah, ada daripada sekolah mana tu? SMK Aminuddin Baki pun ada. Daripada mana? Perak pun ada. Kelantan pun ada. Sabah, Sarawak pun ada. Terbaiklah, bukan apa. Abang Akmal tanya macam tu sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup memang macam ni lah. Memang terbaik lah kalau setiap kali dia mengajar anda semua bagi mata pelajaran sains komputer. Nak tahu siapa? Namanya bermula daripada huruf M. Siapa M tu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Ada masjid. Assalamualaikum. Ini dia pengalaman mengajar sebanyak 16 tahun. Kita ada Cikgu Masyita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Ya, sihat Cikgu Alhamdulillah. Akmal sihat? Alhamdulillah Cikgu. Nampak tadi saya jalan-jalan. Seronok. Sampai ke Putrajaya Cikgu. Ini Cikgu. Sebelum kita nak tahulah hari ini kita belajar apa kan. Ingat kepada anda semua sentiasa patuhi SOP, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan apa lagi satu Cikgu? Gunakan hand sanitizer. Ya, sebab itulah kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Masyita kita gunakan dulu gel pemasmi kuman. Boleh Cikgu? Okay. Kita nak ikut jalan jauh ke jalan dekat Cikgu? Jalan dekat lah. Jalan dekat lah. Bukan jalan dekat sinilah Cikgu. Okey. Silakan Cikgu gunakan terlebih dahulu gel pemasmi kuman yang ada di atas meja dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia ini akan bebas daripada wabak COVID-19. Jauh Cikgu ke sana? Nak pergi mana tu Cikgu? Okey. Kita dah tahu dah gurunya siapa dan mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini adalah sains komputer. Dan saya juga nak tahulah kan, sekolah pilihan hari ini katanya datang daripada 3 buah sekolah yang berbeza. Satunya SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Lagi satu daripada pelajar Kamunting Bakti Perak dan lagi satu pelajar SMK Air Lanas Jeli Kelantan. Jeli Kelantan. Nak tahu siapakah murid-murid ini? Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Lambai sikit. Jawablah salam. Waalaikumsalam. Ya, okey. Kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan Najah. Betul ke nama awak Najah? Daripada sekolah mana Najah? Hai, selamat sejahtera. Saya Najah Safwa binti Monariza daripada SMK Aminuddin Baki. Okey. Itu Najah. Seterusnya yang belakang ada bunga-bunga tu. Siapa nama awak? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Syuhaidah. Saya dari sekolah SMK Air Lanas Jeli Kelantan. Okey, terbaik. Dan seterusnya kalau kita nampak Cikgu kan, dekat dinding dia ada Eiffel Tower. Mungkin dia teringin nak pergi sana kot. Siapa nama tu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Nabi Abdul Nizam dari Kamunting Bakti Perak. Terbaik, orang Perak Cikgu. Seterusnya Megat. Betul ke Megat? Ya, betul. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Megat Iskandar dari sekolah SMK Kamunting Bakti Perak. Terbaiklah. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata tu siapa nama awak? Hai, selamat sejahtera. Nama saya Tanish Nairaki Subramaniam dari sekolah SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Sekolah cikgu lah kan, Ya, betul? betul. Okey, seterusnya. Dia punya langsir warna pink, terang. Nama siapa?
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atilah dari SMK Ailanas, Jeli, Kelantan. Iya, itu dia Mat cikgu. Mat Nurul. Kelantan. Ini saya nak tanyalah kepada Afham Nabil. Apa pendapat awak mengenai mata pelajaran sains komputer ini? Adakah ianya senang ataupun sukar untuk kita dapat A+? Sebenarnya sains komputer ni senang untuk kita dapat A+. Okey. Kerana kita selalu, jika kita baca buku ataupun kita menghafal sesuatu, mungkin kita boleh dapat skor dalam pelajaran ini. Itu dia. Baik, itu kata Afham. Kalau Umi Syuhaida pula, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Pada pendapat saya, subjek sains komputer ni mudah jika kita mengetahui satu konsep yang kita pelajari. Dengan melatih diri kita untuk membuat banyak latihan, ulang kaji serta rajin bertanya kepada guru lah apa yang kita tidak faham. Rajin-rajin tanyakan kepada guru sekiranya kalau kita nak berjaya dalam sesuatu mata pelajaran tersebut. Dan sebab itu, cikgu saya nak tanya jugalah. Sebenarnya hari ini mata pelajarannya adalah sains komputer. Dan bab apa yang kita nak sentuh ni cikgu sekejap lagi? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai reka bentuk interaksi. Reka bentuk interaksi. Kalau nak tahu apa yang ada dalam reka bentuk interaksi, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 20 berapa cikgu? 2021. Ya, 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Cikgu Akmal. Okey, mungkin host kita Jadi host hari ini. Jadi host pula. Okey, cikgu dah bersedia cikgu? Ya, insya-Allah dah. Okey, jadi kepada murid-murid semua, okey, siap sedia? Kita akan mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Masyitah dalam mata pelajaran Sains Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Masyitah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akmal. Sama-sama. So, apa khabar semua murid-murid? Okey, so pada petang ini kita akan seperti yang tadi kita bagi tahu, kita akan belajar mengenai tajuk reka bentuk interaksi. Yap. So kita lihat pada paparan di sini. Ya. Okey, so ini tajuk hari ini dan untuk makluman hari ini kita akan sentuh mengenai dalam bab 3 tajuk reka bentuk interaksi, dan kalau berkesempatan saya akan kaitkan dengan tajuk bab 3 juga untuk tingkatan 5 iaitu laman web interaktif sebab dia ada kaitan juga sikit. Baik. Okey. So ini adalah standard pembelajaran yang mesti dikuasai oleh pelajar. Okey, ini standard pembelajaran untuk tajuk reka bentuk interaksi dan ini standard pembelajaran untuk tajuk yang sedikit berkaitan dengan reka bentuk interaksi iaitu laman web interaktif. Okey. Okey, so saya telah pun membuat orang kata apa peta minda. Kemarin untuk memudahkan untuk murid-murid ni faham kan? Refleksi kepada murid-murid ni. Okey. So ini pada bahagian reka bentuk interaksi ni. Okey, 5 prinsip reka bentuk, keperluan interaksi manusia komputer dan proses reka bentuk interaksi. Cikgu, apa maksud kakak pergi beli jintan manis, two cup semua tu? So, aku tengok yang berwarna merah ni kan. Kita masa belajar dulu, kita akan cuba pelbagai teknik untuk memudahkan untuk kita mengingat dan juga faham ataupun tahu tentang sesuatu topik. Betul. So, saya cuba bantu murid-murid dengan membuat akronim. Akronim yang mungkin yang murid boleh ingat kepada tajuk tersebut. Okey. So ini saya tunjukkan dulu sebagai isi kandungan. So 3 topik yang perlu dikuasai untuk tajuk ni dan ini pula untuk laman web
interaktif. Okey. Okey, 7 prinsip reka bentuk laman web dan proses reka bentuk kerangka aplikasi. Okey, so kita akan bermula. Okey, so sekarang kita akan bermula dengan pengenalan dulu, iaitu untuk kita mengetahui apakah maksud reka bentuk interaksi. Baik. Okey. So sebelum saya teruskan, apa kata saya tanya dulu kepada murid untuk mereka refleks, adakah mereka ingat apa maksud reka bentuk dan juga interaksi? Cikgu nak tanya kepada siapa tu, cikgu? Okey. Okey, saya tanya kepada Umi. Okey. Silakan Umi. Reka bentuk interaksi, maksud bagi reka bentuk ialah susun atur teks, butang, gambar dan laman web dalam sesuatu aplikasi atau produk. Okey. So betul ya. Akmal, so reka bentuk ni ialah susun atur. Baik. So di mana Ya, kenapa cikgu? di mana pembangun aplikasi nak meletakkan dia punya susun atur lah. Dia macam ID, macam interior design, dia nak letak kat mana susun atur. So sama juga dalam aplikasi atau produk, dia kena ada susun atur jugalah. Okey. So interaksi pula, apakah maksud interaksi? Tadi Umi dah bagi dah maksud reka bentuk. Kalau interaksi, siapa pula nak beritahu kepada kami semua apa maksud interaksi? Ada yang volunteer tak? Dari siapa? Okey, Megat. Interaksi ialah tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Ya, dia maksudnya komunikasi atau apa yang manusia lakukan untuk menggunakan produk tu. Okey, jadi saya kongsikan ya. So jawapannya adalah reka bentuk seperti yang dicakapkan oleh Umi tadi, dan juga interaksi, tindakan manusia menggunakan produk tersebut. So kesimpulannya kita boleh katakan reka bentuk interaksi ialah membenarkan pengguna berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk ataupun aplikasi. Okey. Akmal, apa maksud aplikasi? Kalau sefahaman saya lah cikgu kan, aplikasi merupakan salah satu app seperti yang ada dekat situ, MySejahtera. Betul, pandai. Ya, tepuklah sikit. Boleh dapat A+ dah tu Akmal. So aplikasi ni seperti inilah, okey, ataupun termasuklah laman web. Kalau kita sekarang ada gadget tu kan, dekat telefon pintar, itulah yang dimaksudkan. So reka bentuk interaksi tu apa yang susun atur yang diletakkan dalam aplikasi atau laman web dan sebagainya. Yang membolehkan untuk pengguna berinteraksi dengan apps tersebut. Okey, so kita teruskan. Okey, ini contoh lah. Okey, contoh aplikasi dalam laman web. Okey. Okey, so ini sebagai contoh lah. Ada aplikasi yang berasaskan pembelajaran, okey, peperiksaan. Okey, ini semua orang mesti suka ni. Apa tu cikgu? Hasil punya ni. Kita minta jauhkanlah cikgu. Tanggungjawab. Ya, cikgu. Dan juga aplikasi yang mesti paling ramai yang guna. Okey. Aplikasi komunikasi. Okey, seterusnya kita terus masuk ke soalan dulu. Contoh satu cikgu Okey, soalan. Okey, so soalan ini so murid-murid bersedia. So untuk sesi ini saya akan kemukakan soalan, kemudian saya dapatkan jawapan, dan kalau ada penambahbaikan kita akan buat tambah baik. Alright. Okey. Soalan 1. Okey, padankan pernyataan di bawah dengan prinsip reka bentuk yang betul. Okey, so jawapannya mungkin kita lihat jawapan. Yang pertama, menggunakan sesuatu aplikasi tanpa sebarang kekeliruan. Okey. Saya nak tanya siapa? Atilah. Atilah. Okey. Atilah? Jawapan saya, kebolehan membuat kebolehan untuk pemerhatian. Kebolehan membuat pemerhatian. Kebolehan membuat perhatian. Okey. Okey. Kita dengarkan dulu jawapan semua orang ya. Mudah dipelajari dan mudah diingati, Najah. Jawapan dia boleh dipelajari. Boleh dipelajari. Boleh dipelajari. Yang ketiga, Tanish? Konsisten. Konsisten. Okey. Dan yang keempat, Afham?
Afham? Boleh? Okey, tengok keyword. Apa keyword dia? Dekat mana? Okey, ingat bila kita nak menjawab soalan, tengok kata kunci pada soalan ataupun bahan rangsangan. Apa tu? Apa dia, Afham? Boleh lagi sekali? Ya. Apa tu jawapan dia? Okey. Tak berapa dengar. Okey, tak apa, cikgu tandakan. Okey, keyword jangkaan Jangkaan. Cikgu, Afham tadi disebut bahasa Perancis ke apa sebenarnya, cikgu? Mungkin jugalah tu sebab ada air tertawa kan. Okey. So macam biasalah Akmal, kita melihat kepada bahan rangsangan ni dan kita kena pasti kata kunci. Kata kunci kat sini ialah tanpa sebarang kekeliruan. Okey. Kemudian mudah dipelajari. Okey. Mudah dipelajari dan semua elemen kekal pada kedudukan yang sama. So kata kunci ni dia merujuk kepada jawapan kepada sebenarnya yang kita katakan 5 prinsip reka bentuk tu. Okey, 5 prinsip reka bentuk tu. So 5 prinsip reka bentuk tu yang pertamanya, kalau tadi Akmal tanya, apa itu kakak pergi beli jintan manis? Dia akronim pada K, konsisten. Okey. Okay, bila kata konsisten ialah kedudukan yang sama. Tu. Dia merujuk kepada, maksudnya aplikasi tu kalau di laman utama dengan laman seterusnya dia sama. Okey. Kalau kata dia menggunakan butang warna biru, di butang di page lain pun gunakan butang yang sama. Okey, dia merujuk, so dia konsisten. Okey. So kemudian yang kedua, so kita tengok jawapan. Boleh? Saya pergi skip ni Ini dia. Ni konsisten. Kemudian ada kebolehan buat pemerhatian, boleh dipelajari, jangka, maklum balas. So saya pergi kepada jawapan So konsisten. So kebolehan membuat pemerhatian, macam saya cakapkan tadi, ialah keyword dia tiada sebarang kekeliruan. Kemudian mudah dipelajari, inilah boleh dipelajari. Ni kalau ikut dari kakak tu, dia ialah B. Belajar. Belajar. Okey. Sebenarnya akronim ni tak semestinya ikut yang dicadangkan oleh guru. Murid-murid boleh create akronim masing-masing. Boleh create akronim sendiri. Janji dia faham, cikgu. Janji dia ingat, faham dan tahu guna. Okey, kemudian dan seterusnya. Okey, kemudian kita tengok ini jangkaan, kebolehan membuat jangkaan. Okey, so dia melihat kata kunci itu dan pairkan dengan pilihan jawapan. Baik. Okey, so kita gerak ke soalan seterusnya. Alright. Okey, soalan contoh 2. Berdasarkan raja berikut, prinsip reka bentuk yang tidak dipenuhi oleh pembangun aplikasi. Okey. So ada 5 prinsip tu. Berdasarkan gambar ini, yang manakah yang tidak dipenuhi? Okey. So 5 prinsip tu sepatutnya bila kita membangunkan aplikasi, okey, kita kena memenuhilah ke semua syarat tu. Yang cikgu sebut tadi ada konsistensi semua tu kan? Ya, tapi dalam gambar ini yang mana yang tidak dipenuhi? Okey. So boleh murid-murid? Okey, apa jawapan tu? Siapa nak jawab? Ada tak volunteer? Ada tak? Umi ke? Saya cikgu. Okey, silakan. Jenis prinsip yang tidak dipenuhi, kebolehan untuk menjangka. Kebolehan untuk menjangka. Okey. Ada tak yang nak jawab selain daripada jawapan Umi? Okey, silakan Nurul. Prinsip yang tidak dipenuhi adalah prinsip konsisten. Okey. So ada banyak jawapan ya. Akmal bukan banyaklah, 2 yang diberi contoh oleh murid. Okey. So kalau kita lihat kepada pembagian markah, 2 markah. So setiap jawapan, okey, pertamanya murid kena jawab untuk 1 markah. Murid kena jawab apakah nama prinsip tu.
Dia kena nyatakan 5 tu, yang mana Okey. satu, dan kemudian berikan alasan lah ataupun Kenapa mereka justifikasi. memilih? Ya. Okey. Okey, so kebolehan membuat jangkaan. Mungkin kita boleh tanya Umi balik. Kenapa Umi cakap kebolehan membuat jangkaan? Ya, silakan Umi. Sebab pengguna tidak dapat menjangka apakah input yang perlu dimasukkan, sama ada kod atau perlu menaik sukan permainan. Okey. So maksudnya Akmal, Umi dia merujuk kepada bahagian ini ya. Okey. So mungkin Kelab Persatuan. dari pandangan, okey, Umi tengok kalau kita klik senarai SP, dia akan ada kod, ada sukan permainan. Tapi dekat sini sebenarnya nak isi apa? Ya so tak juga. Kita tak murid ataupun user pengguna dia tak tahu nak isikan kod atau nak taipkan nama sukan permainan ataupun kod kan. Okey. Okey tu. Jadi kalau alasan yang diberi tu versus tepat, kita boleh terima. Okey, apa pula konsisten? Atilah. Pada laman pertama, terdapat butang reset dan butang simpan. Dan pada laman kedua, butang reset tiada dan butang simpan juga sudah tidak ada. Mungkin orang kata apa, tak konsisten lah. Tak sama yang kan. itu ada. Ya. Yang Raja 2 tu tak ada pula cikgu kan. Mungkin jadi alasan itu murid kena bagi merujuk kepada bahan rangsangan. Dan kalau alasan yang diterima tu tepat, kita boleh terima. Dan dapatlah 2 markah cikgu kan. Ya, betul. Okey. So, jawapan ini contoh jawapan yang Umi boleh jawab, yang Umi jawab tadi. Kebolehan untuk menjangka kerana pengguna tidak dapat menjangka apakah input yang perlu dimasukkan, sama ada perlu menaip kod atau nama sukan permainan juga. Ya. Okey. So murid kena menjawab berdasarkan baransangan. Jangan jawab secara umum. Okey. So kita ada masa lagi ke Akmal? Ya, kita ada masa sebenarnya cikgu. Okey, saya teruskan soalan ketiga. Okey, ini si Ziyad. Okey. Ziyad ingin masuk ke dalam satu sistem peperiksaan untuk meriksa keputusan peperiksaan. Selepas masukkan nombor kad pengenalan dan tekan butang carian, Ziyad dapati tiada apa-apa yang berlaku. Okey. Okey. Berdasarkan situasi ini, apakah prinsip yang reka bentuk yang tidak dipenuhi? Kemudian dia minta cadangan penyelesaian. Okey. Okey, siapa nak berikan jawapan cikgu ataupun pandangan mereka mengenai soalan contoh 3 ini? Sebab dia ada pelbagai jawapan, betul tak cikgu kan? Ya, betul. Okey, ada siapa nak cuba? Okey. Tanish boleh? Okey, Tanish boleh? So, jawapan saya ialah maklum balas. Maklum balas. Okey. Okey, apakah cadangan penyelesaian Tanish? Yap. Cadangannya ialah apabila input dimasukkan, apabila dia secara dia tak invalid, dia patut menunjukkan sesuatu in-sync error yang mengatakan bahawa input itu salah atau tidak valid. Okey, mungkin cara kalau dalam peperiksaan, cara mengisi jawapan tu kena dibaikilah. Berdasarkan yang saya dengar dari Tanish tu, Tanish kena baiki. So, Akmal. Ya, saya. Apa jawapan yang diberi, tapi prinsip yang dicadangkan ataupun diberi tadi oleh Tanish betul, maklum balas. Maklum balas. Yes. Maklum balas ni, Akmal, bila dia ibaratkan kita pergi, kita log masuk, contoh log masuk. Baik. Okey, kemudian kalau kita sukses masuk, so dia akan kata contohnya pergi ke next laman seterusnya. Tapi kalau tak boleh, dia akan kata contoh kalau nombor kad pengenalan, nombor pengenalan tidak sah. So maklum balas tu ada.
Tapi apa yang berlaku dalam situasi Ziyad ni, dia masukkan tapi tak ada apa-apa yang feedback yang dia dapat. Dia macam orang kata apa, jam, freeze. Macam dia tak tahu, what next? What's next, cikgu? Teacher, I know what's next. We should take a break first, teacher. Okay. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan bersama lagi dengan Cikgu Masyitah bagi mata pelajaran Sains Komputer semuanya dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. TV KPM. Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tengok beberapa contoh soalan bagi mata pelajaran Sains Komputer ini, dan sekarang ni Cikgu Masyitah juga nak tunjuk lagi satu soalan, Cikgu. Kita sambung balik. Kita akan sambung balik. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, kita lihat contoh yang keempat, iaitu jadual berikut menunjukkan keperluan interaksi manusia dan komputer. Kalau tadi kita tengok 5 prinsip reka bentuk, so sekarang kita nak tengok keperluan interaksi manusia dan komputer. Okey. So kita tengok, mungkin murid boleh baca pernyataan ni. Cuba baca dulu pernyataan ni. Ada dibagi contoh jawapan, ya. Mengurangkan kos selepas jualan. Okey, mengurangkan kos selepas jualan. So, kalau kita tengok kata kunci, sama juga. Tengok kata kunci, kita baca pengguna menghantar produk untuk dibaiki. Okey, so kalau produk tak sempurna, hantar untuk dibaiki, so meningkatkan kos jualan. So, apa pula kata kunci untuk yang pernyataan kedua dan ketiga? Okey. Siapa? Kita minta Najah, boleh, Cikgu? Boleh. Okey, silakan Najah. Jawapan untuk X ialah meningkatkan produktiviti. Meningkatkan produktiviti. Kerana apa, Najah? Sebab ada keyword lebih cepat dan optimum. Lebih cepat dan optimum. Okey. Okey, keyword dia maksudnya kita menggunakan sumber. Menggunakan sumber maksudnya yang mungkin sikit, tapi kita mengeluarkan output yang optimum. So dia meningkatkan produktiviti. Okey, sekejap Okey. Kemudian yang kedua. Y tu, Cikgu. Y. Apa dia Y? Okey. Y, Cikgu, Y. Ya. Okey. Baik, siapa nak cuba? Afham mungkin. Faham? Megat dah angkat tangan dulu. Okey, bagi Megat lah. Dia bersemangat. Okey, silakan Megat. Okey, untuk Y ialah pengkomputeran sosial. Pengkomputeran sosial. Okey, kenapa awak pilih pengkomputeran sosial? Kerana dia ada keyword dia berinteraksi dengan pengguna lain dan menggunakan teknologi komputer. Betul. Okey, interaksi ni bersosial lah. So, jawapan dia pengkomputeran sosial. Okey, so seterusnya kita teruskan. Soalan 5. Awak diberi bahan rangsangan. Okey, setiap produk yang dibangunkan perlu dinilai supaya produk itu memberi kepuasan kepada pengguna. Okey, kemudian soalan ni dia bertanyakan tentang instrumen penilaian yang digunakan. Ya, kemudian prinsip reka bentuk apa yang digunakan. Dan nyatakan satu prinsip yang lain. Okey. Okey, so kita lihat gambar.
Okey. So, apakah instrumen... Okey, sebenarnya ini mungkin saya jump ke soalan 2. Apakah dia prinsip reka bentuk yang digunakan? Dari 5 tadi tu. Kakak pergi beli jintan manis tu. Apa dia ni? Okey, sekarang baru kita tanya Afham, cikgu. Okey, Afham. Okey, Afham. Macam mana line di Paris dah okey ke? Okey. Okey lah sikit. Okey lah sikit. Alright, silakan. Apa jawapannya? Jawapan skala Likert. Bukan, cikgu tanya soalan nombor 2 dulu. Apa prinsip reka bentuk? Berdasarkan gambar. Ya? Maklum balas. Maklum balas. Ya, betul. Maklum balas ya. Ya, ataupun feedback cikgu. Ya. Kita dari aplikasi tu kita dapatkan komen daripada pengguna, bagus ke tak apps tu dan sebagainya. Okey, so jawapan dia maklum balas. Okey, so dalam maklum balas ada untuk murid diajar tentang 2 skala, iaitu skala Likert dan skala Goodman. So apakah instrumen penilaian yang digunakan antara 2 tu? Ni tadi rasa Afham ada bagi jawapan betul cikgu Lupa pula saya. Betul. Ya. Afham beri jawapan skala Likert. Yap. Skala Likert ni dia kalau untuk murid-murid tahu, skala Likert ni dia instrumen penilaian berdasarkan skala tertentu. Misalnya mungkin dia bagi 1 untuk lemah, 2 memuaskan dan seterusnya lah sampai bagus cemerlang. Cemerlang. Goodman pula, skala Goodman pula ialah skala yang tegas, konsisten, jelas. Okey, dia cuma beri jawapan ya atau tidak, benar atau palsu. Contoh, adakah aplikasi ni bagus? Thumbs up. Contoh. Okey, jawapan responnya dia ya atau tidak. Itu saja. So kalau berdasarkan gambar ni, ini adalah contoh skala Likert. So, ini sebenarnya jawapan bonus yang ketiga. Okey, soalan ini dia tanya, apakah prinsip reka bentuk selain daripada yang maklum balas tu? Okey. So, apa lagi 4? Tulislah salah satu. Konsistensi semua tu lah. Pandai dah, Akmal. Betul, Akmal, jawapan tu. Okey. Baik. Ini yang cikgu tadi ada terangkan kan, mengenai skala Likert dan juga skala apa tu cikgu? Ni tadi. Skala Goodman. Okey. Ini contoh skala Likert lah. Ini skala Goodman. Ya, tidak. Okey. So, saya pergi ke soalan kelima. Yap. Okey. Ini tadi ialah jawapan. Okey. Okey, masih lagi berkaitan dengan instrumen penilaian. Okey. So, setiap produk dibangunkan perlu dinilai supaya yang beri kepuasan ataupun kita nak bagi produk yang kita hasilkan tu bertambah baik. Okey, so apakah langkah yang dilakukan untuk membangun produk, membina instrumen penilaian? Okey, instrumen penilaian tu macam survey ke apa, so apakah langkah-langkah yang perlu dibuat? Okey, boleh tak bagi jawapan? Okey. Ada banyak langkah tapi beri 3 cukup. Alright. Cikgu nak minta siapa cikgu? Okey, saya rasa Tanish banyak diam hari ni, yang bagi Tanish. Silakan Tanish. Langkah yang pertama saya kata ialah menentukan jenis pilihan jawapan skala Likert atau skala Goodman. Okey. Betul lah. Ditentukanlah apa jenis instrumen dia nak buat. Okey, mungkin seterusnya Atilah. Apa? Selepas dah pilih skala apa nak buat? Bangunkan soalan. Membangunkan soalan. Okay. Membangunkan soalan. So, nak bangunkan soalan macam mana tu? Mengikut kriteria produk. Betul ya. Mengikut kriteria. Kan ada 5 prinsip tu tadi Akmal. So kita tanya soalan mengikut kriteria tu. Okey. So kita fikirkan soalan yang berkaitan konsistensi. Mungkin kita tanya soalan adakah butang tu sekata di semua laman dan sebagainya. So kita dapatkan feedback. Okey. So sebaik-baiknya berapa soalan kita nak buat tu? Najah. Okey. Sekurang-kurangnya 5 soalan. 5 soalan. Sekurang-kurangnya 5 soalan untuk setiap kriteria. Okey. So soalan tu mesti dalam bentuk positif dan
negatif lah cikgu kan? Betul. So janganlah kita tulis yang positif saja. Mungkin ada jawapan orang kata user rasa ada kelemahan. So kalau kita positif, macam mana dia nak tanda kan? So kalau kita tak komen ada soalan negatif, so dia boleh tanda apa, adakah betul dia negatif. Supaya balance lah cikgu kan? Jangan kita soalan kita semua terlalu baik atau terlalu menunjukkan kelemahan. So adalah kita buat positif dan negatif. Okey, baik. So kita tengok jawapan. So inilah yang dimaksudkan tadi, yang jangan soalan yang panjang sangat. Sebab user dia tak suka jawab soalan panjang lebar. Dia straightforward je. Ya. Kalau dia panjang lebar, kadang-kadang dia mungkin jawapan itu tak valid. Maksudnya dia just tanda sahaja. Dia saya rasa cikgu, contoh paling terdekat sekarang adalah MySejahtera punya aplikasi kan? Ya, yang mana kita boleh update kita punya status. Kalau MySejahtera tu, apakah jenis skala yang digunakan? Siapa boleh jawab? Bahagian yang kita kena update tu. Okey. Angkat tangan. Contoh, adakah anda pernah ada kontak dengan orang yang positif COVID? So, apa jawapan? Okey. Ada guna tak MySejahtera? Kalau tak, kita akan tanya murid-murid kat rumah. Okey. Kalau Umi dah pegang tu dah mikrofon dia. Silakan Umi. Menggunakan skala Goodman. Okey, excellent. Ya, sebab dia atau tidak saja. Betul. Kalau Goodman. Betul ya. So lepas ni kalau kita tengok tu, kita tahu ini Goodman. Kalau tengok je, Cikgu Masyita. Bagus. Okey. Kemudian mungkin diakhiri dengan ucapan penghargaan lah. Terima kasih. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. So bila kita dah buat penilaian, so kita akan hasilkan contoh dahulu. Okey. Sebab kita hasilkan contoh, sebab kemudian kita akan proses tambah baiklah. So di sini soalan ni berkehendakkan hasilkan prototipe paparan untuk menghitung BMI, Body Mass Index. Okey, paparan tersebut mesti menerima input dari pengguna, boleh memaparkan jawapan dan kemudian tekan selepas menekan butang kira. Baca soalan hati-hati. Okey. Okey, 4 markah ya. 4 markah. Banyak ni cikgu. Ya, so kat sini bila baca soalan, murid dia kena tanda ya. Okey. Okey, menerima input. Okey, keyword dia menerima input. Ya. Kemudian memaparkan jawapan. Ada butang kira. Okey. So ni sebenarnya point. Okey, boleh tak kamu lukiskan prototipe untuk soalan ini? Okey. Lukiskan macam mana susun atur reka bentuk interaksi untuk kalau kita nak buat aplikasi mengira BMI. BMI ini. Okey, ada yang dah siap? Okey, ada tak? Ada ke? Okey. Cikgu, mungkin sambil-sambil diorang tengah buat ni lah kan. Mungkin saya nak tanya kepada cikgu juga. Kalau apabila murid-murid berjumpa dengan contoh soalan macam ni cikgu kan. Apa perkara pertama yang murid-murid ni seharusnya buat cikgu? Adakah kena buat lakaran terlebih dahulu ke? Atau ingat dulu nak pakai konsep yang mana ke? Macam mana tu cikgu? Nombor 1, baca soalan dahulu. Okey. Baca soalan dengan berhati-hati. Kadang-kadang ada murid yang cemerlang tapi kerana kecuaian baca soalan tak memahami betul-betul kehendak soalan. Kadang-kadang dia buat kesilapan yang tak sepatutnya. So baca soalan, apa kehendak soalan, apa yang dia nak, kemudian gariskan keyword ataupun kehendak soalan. Kehendak soalan itu yang paling penting cikgu. Itu sebenarnya yang paling utama. Sebab memahami soalan tu, apa yang dimahukan dari soalan. Sebab saya pasti ramai murid-murid juga, dia orang bila masa diorang nak kejar masa tu kan, diorang tengok masa, kejap-kejap tengok masa kan. Masa pula tak cukup, diorang memang inilah cikgu kan. Memang baca soalan pun salah, baca soalan dan diberikan jawapan pun salah juga. Kerana betul cikgu. murid-murid tu dia baca sepintas lalu, dia tengok je sebenarnya, dia tengok yang atas tapi sepatutnya tengok apa sebenarnya soalan akhir dia. Okey, jadi sebab kadang-kadang dalam bahan rangsangan tu dia ada buat gangguan. Baik. Sebut pasal gangguan tu cikgu. Saya rasa kita kena berhenti rehat sekejap cikgu, boleh? Kita berikan masa sedikit kepada murid-murid ini untuk melakarkan aplikasi cikgu prototipe dia. Prototipe untuk mengira BMI. Nak tahu macam mana rupanya selepas ini dalam Sukses SPM 2021.
TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Masyitah dalam mata pelajaran Sains Komputer. Tadi kita dah berikan masa Cikgu kepada murid-murid ini untuk melakarkan prototipe macam mana kalau nak mengira BMI. Kita tengok sikit boleh ke Cikgu kita tanya mereka? Mungkin sebelum murid-murid tunjukkan jawapan, so saya tunjukkan dulu apa maksud prototipe. Prototipe adalah gambaran awal antara muka, paparan yang akan dibangunkan secara lakaran atas kertas. Maksudnya kita draft saja dahulu. Ataupun mungkin kalau yang menggunakan komputer, buat simulasi video dan sebagainya. So sebenarnya prototipe itu adalah artifak contoh saja. Mungkin dalam bentuk saiz yang lebih kecil, ada kalanya kita buat saiz yang lebih kecil daripada yang sepatutnya. Mungkin kalau kita buat kalau yang sebenar tu kita gunakan warna yang macam-macam. So untuk prototipe kita guna basic colour saja. Baik. Itu maksud prototipe. So boleh kita dapatkan jawapan murid? Ni kita suruh mereka untuk angkat sama-sama boleh ke Cikgu? Okey, boleh ke? Angkat jawapan. Semua dah siap kan? Kalau dah siap angguk, kalau belum siap giling. Okey, semua angguk. Lama dah tu. Masa diberi lama tadi. Okey, silakan. Cuba tunjukkan lakaran anda untuk prototipe mengira BMI ini. Okey, boleh angkat? Angkat tunjuk dekat kamera. Itu dia. Okey, okey. Afham mungkin boleh ke belakang sikit Afham? Okey, wah. Okey, so saya rasa saya nampak adalah yang kita nak tadi, iaitu yang pertama kita nak input. Semua ada input. Semua ada input. Yes. Semua ada input, kemudian boleh memaparkan output. Kemudian ada butang kira. Kemudian yang satu markah lagi tajuk. Okey, tajuk sebab kalau ada apps tapi tak tahu apa fungsi untuk apa. So kat situ pun tak betul juga. So kena ada tajuk dia. Okey. Cikgu, kalau butang pangkah tu penting ke Cikgu? Sebab saya nampak dia ada yang ada juga yang beberapa murid yang tak letakkan butang pangkah tu. Okey. So sebenarnya kita biasakan. Biasakan untuk sebab murid ni ialah future di pembangunan aplikasi. So kita biasakan dia butang reset dan butang close ataupun keluar. Okey. So saya rasa sampai tajuk soalan inilah. So kita nak buat rumusan. Okey. Kita dah habis dah ke Cikgu? Ya. Dah selesai untuk tajuk reka bentuk interaksi. So mungkin saya nak minta Atilah buat satu rumusan. Satu poin apa yang kamu dapat daripada perbincangan pada petang ni? Okey. Hari ni belajar tentang apa? Cikgu minta siapa tadi tu Cikgu? Atilah. Nur Atilah. Hari ini saya dapat mengetahui prinsip reka bentuk interaksi dan mampu membina prototipe. Okeylah. Dia tahu. So boleh bagi tahu Cikgu satu prinsip yang awak paling ingat sekarang ni? Ingat. Okey, apa dia? Konsistensi. Okey, konsistensi. So yang lagi 4 tu ingat balik kakak pergi beli jintan manis. So konsistensi membuat pemerhatian. Okey, kemudian B mudah dipelajari. Kemudian kemahiran membuat jangkaan dan juga akhir sekali maklum balas. Okey, selesailah untuk 5 prinsip reka bentuk interaksi. Ya, itu dia. Jadi kita dah selesai Cikgu. Selesai dah. Cikgu, izinkan saya untuk berdiri boleh ke Cikgu? Boleh, silakan. Okey. Lama kita tak berdiri ni Cikgu. Okey, jadi kita pun dah sampai di penghujungnya Cikgu. Kepada murid-murid di luar sana, terima kasih banyak-banyak kerana telah setia bersama kami selama 1 jam dan juga Cikgu Masyitah, terima kasih banyak-banyak kerana telah berkongsi macam mana kita nak dapat keputusan yang cemerlang ataupun sukses untuk mata pelajaran sains komputer ini. Dan juga saya nak berterima kasih kepada murid-murid
dengan kita daripada 3 buah sekolah ini. Kita ada Nurul Atilah, Najah, kita ada Umi, Tanesh, Megat dan juga Afham yang daripada Kota Paris, cikgu. Okey, jadi kepada anda semua, jangan kemudian selepas ini kita akan bersama dengan Wani Keri. Nak tahu mata pelajaran apa yang anda akan belajar? Nantikan selepas ini pada jam 5 petang. Saya Akmal Nazri, terima kasih sekali lagi cikgu. Sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe. All the best. Bye. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zairin, guru Sains Komputer SMK Komputer Bakti. Okey, di sini cikgu ingin berkongsi bersama murid-murid semua calon SPM 2021 beberapa tips. Okey, yang paling penting sekali, jangan anggap pelajaran ni sesuatu mata pelajaran yang susah. Okey, bila dah menjawab tu, gariskan kata kunci dan fahami konsep dan fakta-fakta yang penting. Okey, banyak buat latih tubi, modul-modul yang telah disediakan oleh guru. Okey, tonton rancangan TV pendidikan seperti e-didik, saluran YouTube dan channel yang telah dibuat oleh guru-guru yang berpengalaman. Okey, kalau yang mana tak faham tu, para pelajar semua bertanya dengan guru, banyak pertanyaan guru. Okey, akhir kata, selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 Sains Komputer. Anda pasti boleh. Okey, banyakkan berdoa dan minta mohon restu daripada ibu bapa.